muka kita je. Kita orang pun nak nampak juga dia orang tu semua nak kenal kan, Sabia? Ya, betul. Asyik kita je. Ija, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Semalam dapat keluar lah. Orang call habis putus. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, syukur kehadap Allah SWT kerana dengan rahmatnya juga kita semua masih lagi diberikan kesihatan yang baik di mana sehingga kita mampu lagi untuk terus bersama-sama berjemaah mengikuti program Generasi Al-Quran secara maya di Google Meet di mana pada malam ni kita berada pada siri yang ke 233. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang telah saya maklumkan kemarin dan juga telah diiklankan, sepatutnya pada malam ni kita punya khalifah ataupun ustaz atau guru kita pada malam ni adalah Al-Fadil Ustaz Muhammad Mukram bin Haji Muhammad Kamil daripada tim Mutawif Malaysia. Tetapi pada petang tadi 6.30 lebih saya dapat WhatsApp daripada Ustaz, dia tak dapat sertai kerana kecemasan, isterinya keguguran, jadi dimasukkan ke ward di Sungai Petani. Jadi Ustaz tak boleh kerana Ustaz terpaksa menguruskan isteri dan juga anak-anak. Jadi Ustaz tak dapat join. Alhamdulillah, namun begitu, alhamdulillah pada malam ni saya dapat kontak petang tadi juga Ustaz kita juga yang selalu tampil bersama-sama kita dalam program ni, iaitu Ustaz Amir Hakimi bin Amran yang masih lagi merupakan seorang penuntut di Universiti Sultan Azlan Shah. Jadi alhamdulillah kita ucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada Ustaz Amir Hakimi yang sudi menjadi bidang terjun untuk program kita pada malam ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah Ustaz pun dah ada menyertai bersama. Kawan-kawan kita ada sebahagian lagi yang mungkin join lambat. Wallahu alam. Semalam saya tengok paling tinggi 32 penyertaan. Pada malam ni saya tak tahu apa, sekarang baru 21. Kita harap nanti kawan-kawan kita akan masuk lagi sebentar lagi insya-Allah. Jadi oleh kerana sekarang pukul 9.44, marilah kita mulakan program kita malam ni dengan sama-sama kita membaca umum kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya juga mengalu-alukan penyertaan Cikgu Muhammad Jamil, Cikgu Muhammad Nasir bin Jamil kita bersama-sama menolong kanan
co-curriculum Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman. Terima kasih kerana join pada malam ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, InsyaAllah pada malam ni kita akan teruskan seperti pada biasa. Jadi mungkin kawan-kawan yang tak menyertai malam kemarin tak tahu. Sebenarnya kita baru saja sambung program kita semula selepas hari raya, berhari raya 2 minggu. Kita dah cuti sepanjang puasa kita lepas kerana memberikan laluan kepada kerana pada waktu yang sama kita mengerjakan solat tarawih di surau dan masjid. Jadi kita terpaksa beri laluan. Jadi kita ambil cuti, kita hentikan sekejap. Dan kemudian pada hari raya kita beraya 2 minggu dan barulah kita mulai kemarin, malam kemarin baru kita mula balik, iaitu siri yang ke-232. Dan malam ni hari yang kedua kita sambung, iaitu siri yang ke-233 insya-Allah. Jadi kita akan teruskan seperti biasa insya-Allah pada sepanjang bulan Mei ni kita akan teruskan seperti biasa. Tetapi mulai bulan Jun nanti insya-Allah setiap hari kita akan baca 3 muka surat Al-Quran kerana kita nak khatam sebelum hari raya haji. Jadi insya-Allah kita akan khatam pada 7 Julai 2022 nanti, iaitu 3 hari atau 4 hari sebelum hari raya haji insya-Allah. Jadi kita tak nak cuti lagi. Kalau tidak nanti kita kena cuti lagi hari raya haji kalau kita buat 2 muka surat setiap hari. Jadi insya-Allah sebulan 7 hari kita akan baca 3 muka surat dan insya-Allah kita akan khatam. Jadi itulah maklumat yang kita adakan mengenai program ni. Jadi tuan-tuan diminta membantu untuk menghebohkan kepada kawan-kawan yang dulu yang tetap istiqamah dan sebagainya untuk ajak join lagi. InsyaAllah ada yang mungkin tak dapat berita lagi, tak tahu dan sebagainya. Jadi bolehlah kita meneruskan program kita sampai 7 Julai nanti insyaAllah. Jadi pada malam ni seperti biasa kita akan sambung lagi 2 muka surat Al-Quran. Kita akan baca Al-Quran bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz kita sebagai khalifah. Di mana pada malam ni kita akan mulakan surah yang ke-40, iaitu surah Ghafir. Dan kita akan baca ayat 1 sampai ayat ke-16, iaitu di muka surat 467 dan juga 468. Kita akan baca pada muka surat 467 dan juga 468. Jadi tuan-tuan juga boleh melihat pada skrin kalau tak ada. Kalau tak pegang Al-Quran boleh tengok pada skrin insya-Allah. Selepas saja Ustaz selesai bacakan, memperdengarkan bacaan Al-Quran, ayat-ayat berkenaan, insya-Allah saya akan sambung dengan membaca terjemahan ayat-ayat berkenaan. Selepas tu kita akan sama-sama mengikuti kuliah ataupun tazkirah daripada Ustaz dalam slot Kulten insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, sekarang dah pukul 9.48. Saya dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Amir Hakimi bin Amran untuk meneruskan program siri ke-233 Generasi Al-Quran. InsyaAllah dengan segala hormatnya dipersilakan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, kita akan teruskan dengan pembacaan surah Ghafir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 267. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون عرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيينا الثنيت فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى الخروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار صدق الله العلي العظيم Sadaqallahul Azim. Subhanallah, Alhamdulillah, kita dah dapat sama-sama mendengarkan bacaan yang diperdengarkan oleh Al-Qari Ustaz Amir Hakimi bin Amran sebentar tadi, dan kita dapat sama-sama mengikut bacaan yang berkenaan di rumah masing-masing. Alhamdulillah, di mana kita telah membaca ayat 1 sampai 16 surah yang ke-40 iaitu surah Ghafir. InsyaAllah saya akan seterusnya membacakan terjemahan dalam bahasa Melayu ayat yang kita baca sebentar tadi, surah Ghafir.
surah Ghafir, iaitu yang Maha Pengampun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang derjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Hamim. Kitab ini Al-Quran diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, yang mengampunkan dosa dan yang menerima taubat, yang berat azabnya, yang melimpah-limpah kurnianya. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, kepadanya lah tempat kembali. Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Kerana itu janganlah engkau Muhammad tertipu dengan kejayaan usaha mereka di seluruh negeri. Sebelum mereka, kaum Nabi Nuh alaihissalam dan golongan-golongan yang bersekutu, setelah mereka telah mendustakan Rasul, dan setiap umat telah merencanakan pelbagai tipu daya terhadap Rasul mereka untuk membunuhnya, dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Kerana itu aku siksa mereka dengan azab, maka betapa pedihnya azabku. Ketetapan Tuhanmu pasti berlaku terhadap golongan kafir. Sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Malaikat-malaikat yang memikul arash dan yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohon keampunan untuk orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikut jalan agamamu, dan peliharalah mereka daripada azab neraka. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga Adnin yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, isteri-isteri dan keturunan mereka. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan peliharalah mereka daripada bencana kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara daripada bencana kejahatan pada hari itu, Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kepada mereka hari kiamat diserukan. Sesungguhnya kebencian Allah terhadapmu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri. Ketika kamu diseru untuk beriman lalu kamu mengingkarinya. Mereka menjawab, Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar daripada neraka? Sesungguhnya kami mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah. Dan jika Allah diserukan, kamu percaya, maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu dan menurunkan rezeki dari langit untukmu. Dan tidak lain yang mendapat pengajaran hanyalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai. Dialah yang Maha Tinggi darjatnya, yang memiliki arash, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, hari kiamat. Iaitu pada hari ketika mereka keluar daripada kubur, tidak ada satu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Lalu Allah berfirman, apakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita telah pun membaca surah Al-Ghafir ayat 1 sampai 16. Seterusnya kita dapat mendengar terjemahan dalam bahasa Melayu sebentar tadi. Semoga apa yang kita dapat dengar akan menjadikan kita lebih beriman, lebih teguh, lebih sabar, lebih kuat untuk terus mempertahankan dan juga menguatkan keimanan kita terhadap Allah SWT. Kerana janji-janji Allah
pasti akan berlaku. Syurga dan neraka benar. Jadi semoga kita memilih untuk menjadi orang yang beriman dan mengelakkan, menjauhkan diri supaya tidak tergelincir menjadi orang yang kufur, insya-Allah. Seterusnya insya-Allah saya nak menjemput sekali lagi Al-Fadhil Ustaz Amir Hakimi untuk slot cool time kita. Dengan itu sekarang tidak buang masa lagi, saya menjemput Ustaz untuk meneruskan program. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الغفور الرحيم وإنك أنت العليم الحكيم وإنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في سورة النحل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل الجنة أيضا. ثم وبعد. Alhamdulillah, terima kasih dan penghargaan khususnya kepada Cik Ibrahim selaku pengurusi majlis. Seterusnya ayah, ibu, ayahanda, bonda saya tercinta pada malam ini. Alhamdulillah, direzekikan lagi oleh Allah Azza wa Jal bertemu lagi kita pada malam ini sendiri ke berapa kali tadi? 2 kali lebih kan? Kita dijumpakan lagi pada malam ini untuk kita sama-sama membaca Al-Quran, untuk kita sama-sama meneruskan pembacaan Al-Quran kita, aktiviti yang sangat hebat, yang sangatlah bagus ini, kita teruskan. Lepas kita baca Quran tadi, kita dengar pula Cik Ibrahim baca tafsir dia, terjemahan dia. Subhanallah. Semoga apa yang kita lakukan ini ada kebaikannya di sisi Allah dan Allah kurniakan kepada kita pahala yang banyak insya-Allah. Dan Allah redha kepada kita. Baik, alhamdulillah. Kita dah masuk bulan Syawal. Saya macam biasalah ayah ibu sekalian, ayahanda, ibunda cinta saya, tercinta saya macam biasalah. Saya kalau diberi peluang memberi sedikit kata-kata, orang putih kata my 2 cent. Macam tu. Diberi peluang memberi sedikit kata-kata, saya akan sentuh perkara yang dekat dengan kita. Di bulan Syawal kita duduk ni, saya sentuh yang tu jelah. Tak tahu dan tak layak bagi saya nak sentuh benda-benda yang besar-besar. Saya pun ayah ibu semua lagi hebat daripada saya. Saya cuma nak sentuh. Diberi peluang cakap untuk kuliah 10 minit ni, saya nak sentuh bulan Syawal ni. Bulan Syawal ni ayah ibu sekalian, bulan sedia maklumkan kita hari raya lah, hari raya, semua raya. Semua raya dah berapa minggu dah kita raya, saya pun tak sedap. Kalau urus macam-macam ni, lepas jemput macam-macam, tak sedap lah raya ke berapa pun tak tahu. Puasa pun tinggal sehari lagi esok. Baru habis puasa 6. Alhamdulillah Allah Ta'ala izin untuk puasa 6. Tapi ibu sekalian, tuan-tuan yang mulia, yang dirahmati Allah, masyarul muslimin muslimat rahimakumullah Ta'ala. Apa yang kita nak ambil iktibar daripada bulan Syawal? Sebetulnya kita keluar daripada bulan Ramadan hari itu dan kita duduk di bulan Syawal. Sebetulnya kita menjadi orang yang lebih hebat, yang lebih elok, yang kembali kepada fitrah asal kita, dan kita boleh buat balik apa yang kita buat pada bulan puasa tempoh hari. Berkata ulama, Imam Haytami berkata, kalau kita boleh buat balik apa yang kita buat di bulan puasa itu, kita hebat. Sebab bukan semua orang, ayah ibu sekalian,
bukan semua orang boleh menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan betul. Sebetulnya kebanyakan kita ini adalah hamba kepada Ramadan saja. Oleh itu pada malam ini saya nak sentuh sedikitlah tentang orang putih panggil post apokalip, macam itulah, post selepas tu, post production, macam tu. Lepas daripada kita puasa, lepas production tu, sebelum kita puasa kita ada pre-production. Masa puasa kita ada production. Lepas puasa kita ada post-production. Adakah kita mampu istiqamah? Kita buat dengan elok ibadat kita. Baik, ayah ibu, ma'asyarul muslimin, muslimat rahimakumullah ta'ala. Kita kena takut ni, saya pun sama. Saya pun terutamanya saya. Kita kena takut kalau kita keluar daripada bulan puasa ni, kita duduk macam tu je. Kita bulan puasa pun macam tu, keluar bulan puasa pun macam tu. Tak ada beza. Kita ni macam tak bertambah ibadat kita. Kita kena ingat. Ingat ada satu hadis Tirmizi, Nabi Muhammad SAW. Kalau ayah ibu biasa dengar tu, ada tu yang Jibril mendoakan yang Nabi sebut amin, amin, amin. Kita nak sentuh itu. Sahabat tengok Nabi naik mimbar, sahabat pelik. Nabi turun, sahabat tanya, sami'na taqul amin, amin, amin. Wahai Rasulullah, kami mendengar engkau berkata amin, amin, amin 3 kali. Sebab apa engkau berkatakan amin? Saya nak ambil 1 poin saja. 1 poin saja nak ambil berkaitan Ramadan. Apa Jibril kata dekat Nabi? Jibril kata, raghima minhu abdin adraka Ramadan fansalaqa minhu awfan salaqa falam yughfar lahu qul amin. Nabi kata faqultu amin. Jibril kata kat Nabi, wahai Nabi, raghima minhu abdin, celakalah, malanglah, celaka dan malanglah abdin adraka Ramadan, yang mendatangi akan ia Ramadan, tetapi bulan Ramadan itu tidak mampu untuk mengeluarkan dia dalam keadaan dia diampunkan dosa. Dan Muhammad engkau sebut amin. Nabi Muhammad sebut amin. Tu kita kena takut. Kita kena takut. Kalau kita di bulan puasa, kita keluar daripada bulan puasa itu, kita tak menjadi lebih baik. Kita takut-takut. Kita takut-takutlah. Saya lah, terutamanya saya. Saya takut-takut saya ni keluar daripada bulan puasa ni, Jibril kata, raghima anfu abdil adraka Ramadan. Diri celaka ni, keluar daripada bulan puasa, tak dapat apa. Lagi teruk jadi. Sebab tu kita kena takut, kita kena semok balik. Adakah bulan puasa yang sudah ni tak lama mana, 2-3 minggu baru habis bulan puasa? Adakah bulan puasa yang sudah ini ia mendidik kita, ia membentuk kita, dan kita boleh istiqamah dalam buat ibadat? Kalau kita tak boleh buat ibadat banyak, buat sikit pun jadilah. Kita buat asalkan istiqamah. Katakan ayah ibu ada buat satu ibadat, contoh witir. Istiqamah buat witir. Ataupun buat satu doa tu istiqamah, tak tinggal. Itu adalah lebih baik daripada kita tak buat langsung. So saya nak ulang sekali lagi. Sebelum saya nak tutup ni, minta maaf lah, agak pendek lah, sebab esok pun saya ada urusan lain, saya nak kena tidur awal. Allahu Akbar. So saya nak ulang balik sedikit. Saya, terutamanya saya yang bercakap ni, ayah ibu sekalian, kita semok balik. Adakah amalan yang kita istiqamah lepas kita keluar daripada bulan puasa? Kita cek balik, sama-sama kita cek. Tak banyak sikit yang pasti istiqamah. Baik itu doa, baik itu sedekah, baik itu solat sunat, kita istiqamah. Kita bentuk diri kita yang kita duduk dalam bulan puasa tempoh hari, madrasah Ramadan itu. Kita bawa mai bukan kepada bulan Syawal saja, sampai bulan Ramadan yang akan datang nanti. Dan kita jangan lupa juga kita puasa sunat 6 yang Nabi sebut, kasiyami zahrin. Berpuasa macam puasa selama 1 tahun. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan penuh, lalu dia berpuasa 6 hari,
Di bulan Syawal ni kita jangan tinggal. Saya terutamanya esoklah ni, insya-Allah esoklah. Lepas tu saya boleh raya lah. Dan ayah ibu sekalian, kita jangan tinggal puasa 6. Saya tahu, saya percaya ayah ibu semua dah settle. Dah buat semua dah puasa 6. Saya je yang lambat ni. Esoklah. Okey. Buat puasa 6 dan kita istiqamah buat ibadat lepas bulan puasa agar kita terkeluar daripada orang-orang yang Jibril kata silaka mereka. Malang mereka. Dan Jibril bukan kata saja, Nabi kata faqultu amin. Aku sebut amin. Sebab tak logik ayah ibu, kalau kita duduk dalam satu bulan, yang bulan itu bulan penuh dengan rahmat, bulan penuh dengan pengampunan, tapi kita tak dapat pengampunan. Wal a'yadzu billah. Justru kita istiqamah lah, doa banyak-banyak. Semoga kita tergolong dalam golongan yang dirahmati Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsiran diucapkan kepada Al-Qadi Ustaz Amir Hakimi yang sudi, saya kata ulang sekali lagi, iaitu sudi menjadi cara terkejut, menjadi bidan terjun untuk menggantikan Ustaz Muhammad Mukram bin Haji Muhammad Kamil pada malam ni. Mana Ustaz Muhammad Mukram tak dapat bersama kita kerana isteri dia keguguran dan dimasukkan ke ward hospital, jadi dia terpaksa uruskan isteri dan anak-anak, jadi tak boleh. Jadi Ustaz Amir Hakimi saya hubungi dan setuju, alhamdulillah. Jadi kita sebentar tadi dapat sama-sama mendengar tazkirah yang disampaikan dalam slot kuntian kita oleh Ustaz, dan saya ini merupakan satu lagi bentuk refleksi seperti mana yang penceramah kita kemarin, iaitu Profesor Dr. Ahmad Farhan bin Muhammad Sadullah juga menceritakan mengenai refleksi terhadap Ramadan yang kita lalui dan yang lepas, bagaimana apa yang telah kita perbuat, apa yang dapat kita tingkatkan, apa sepatutnya kita meletakkan target matlamat kita, apa yang kita nak buat dalam setiap perkara, banyak perkara yang. Dan malam ni alhamdulillah Ustaz Amir Hakimi juga menyentuh perkara yang sama tetapi dalam bentuk yang lain, yang sangat menarik. Saya rasa mengambil daripada hadis cerita tadi mengenai Rasulullah yang turun berada di atas mimbar, naik tangga mimbar, ditanya oleh sahabat-sahabat dan Rasulullah menjawab mengenai malaikat yang mengaminkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, amat rugilah apabila kita dapat melalui Ramadan ini tetapi kita tak dapat pengampunan daripada Allah SWT seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz. Sedangkan ada orang dapat beramal dengan banyak, ada orang yang dapat beramal sikit, yang dapat beramal banyak kalau tak beramal dengan penyerahan diri ataupun keikhlasan dan juga betul-betul beramal kerana Allah SWT, kita takut rugi saja apa yang dia dilakukan. Kita hanya dapat letih menahan dahaga dan lapar, tetapi Allah tak terima amalan yang kita lakukan. Jadi orang yang melalui madrasah Ramadan, insya-Allah dah terlatih seperti mana Ustaz sebutkan tadi. Dalam latihan tu maksudnya kita perlu meneruskan dalam bulan-bulan seterusnya sehinggalah kita bertemu bulan Ramadan kalau Allah panjangkan umur kita sekali lagi pada tahun 1444 Hijrah nanti. Jadi apa yang telah kita praktikkan kita kena amalkan. Ramadan merupakan latihan ataupun praktikal dan untuk kita istiqamah laksanakannya di bulan Syawal dan seterusnya. Jadi sebab itulah ada puasa yang Ustaz sebut tadi, puasa 6. Kita dah puasa sebulan, jadi walaupun dalam kita menyambut berhari raya, setengah orang sambut sampai sebulan, ada yang lebih pada sebulan, rumah terbuka lagi tak habis. Tetapi kita dapat juga meneruskan puasa seperti mana yang Ustaz sebutkan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, masa untuk puasa 6 hari sunat bulan Syawal masih lagi berbagi lebih daripada seminggu.
lebih daripada seminggu, dekat-dekat 2 minggu lagi ada. Jadi untuk kita berpuasa insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada kita pada malam ni. Jadi seterusnya, sebelum tuan-tuan bersembang dengan Ustaz sedikit, sebab Ustaz pun sebut tadi, ada urusan Ustaz nak buat yang mungkin malam ni pendek kan. Jadi nak tanya Ustaz, Ustaz ada di kampus ke, ada di rumah ni? Yang dekat rumah, cuti. Oh, dalam cuti lah ni. Alhamdulillah. Boleh lagi nanti jemput dalam cuti. Jadi tuan-tuan, silakan kepada tuan-tuan yang dah rindu nak sembang dengan Ustaz. Ustaz dah, saya ingat dah kali keempat dah ni bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Jadi silakan. Puan Nur Lilawati pula bagi mula malam ni, insya-Allah. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Ustaz, alhamdulillah raya dah 2 kali. Puasa 6 dah selesai awal. Alhamdulillah. Cuma nak tanya Ustaz, kalau dalam sebulan tu ada 3 hari puasa hari putih Ustaz ya. Hari putih. Dia statusnya sunat kan? Sunat. Jadi kalau berpuasa tiba-tiba orang ajak mai datang makan kenduri kan. Nak pilih tu Ustaz yang mana lebih afdal? Nak makan ke nak terus puasa? Minta penjelasan. Terima kasih. Okay, alhamdulillah soalan yang cukup bagus daripada Puan Nur Lilawati kita. Ibunda saya juga. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, puasa hari putih. Ayyamul bir jatuh pada 3 hari tiap-tiap bulan. Kita terus direct kepada soalan Puan Lilawati tadi. Mana kata bulan Syawal ni. Kita nak puasa hari putih. Tetapi ada orang ajak kita keluri, makan keluri. Yang mana lebih afdal? Kita makan keluri ke? Ataupun kita tetap berpuasa hari putih? Baik. Saya petik pendapat Al-Imam Syarkawi rahimahullahu ta'ala. Dia kata, kalau kita melazimi berpuasa pada hari putih. Maksudnya bulan Muharram kita puasa hari putih, bulan Rajab kita puasa hari putih, bulan Jamadil Akhir kita puasa hari putih, bulan Syawal kita puasa hari putih. Kita melazimi. Dan kita nak meninggalkan puasa hari putih pada satu bulan yang lain. Kita dibolehkan. Bukan maksudnya dibolehkan, maksudnya wajib, tidak. Kita dibolehkan tinggal sebab kita melazimi puasa hari putih pada tiap-tiap bulan. Bukan kira bulan Syawal je. Bulan lain pun, selain daripada bulan puasa, dia melazimi puasa Ayyamul Bid. Yang Nabi wasiatkan kepada Abu Hurairah, puasa itu jangan tinggal. Jangan tinggal puasa tu. Puasa yang sangat baik, puasa hari putih. Tetapi kalau bertemu dengan satu majlis, kita ikut keadaan. Berkata Al-Imam Syarkawi rahimahullah ta'ala, kalau kita rasa kita perlu untuk pergi makan tu, orang yang jemput kita tu ahli keluarga kita, ataupun orang yang memang rapat dengan kita, dan kita pula memang melazimi puasa hari putih, tidak mengapalah, pergi makanlah, tak ada masalah, pergi makan. Dan itu adalah lebih baik. Kalau kita rasa kalau kita makan itu lebih baik, maksudnya yang jemput kita tu memang nak kita mai, macam tu. Dia nak kita mai lah makan. Dia pun buat keluri, bukan selalu buat. Sebabkan itu puasa hari putih, kita utamakan orang yang ajak makan dulu. Tapi kalau kita rasa tak apa, dia ni faham, boleh ni kalau aku puasa tak apa, aku pun tak mau makan sangat, kita boleh teruskan berpuasa. Ikut keadaan. Kalau Bunda Nur Lilawati rasa yang jemput tu orang penting, pergi makan, tak ada masalah. Kita buat pula puasa hari putih pada bulan lain, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz nak tanya, sambung daripada Haji Nur Lilawati tanya tadi. Kita dah puasa 6, selesai.
Tapi ada lagi berbaki apa bulan Syawal. Lepas tu jadi kalau ada hari berbaki hari Senin, hari Khamis, lepas tu hari apa puasa hari putih 12, 13, 14, 15 tu ada dalam tu. Kita boleh sambung lagi puasa tak lebih daripada 6 tadi dalam bulan Syawal. Yang mana lebih baik? Adakah kita nak cukup 6 ya dalam bulan Syawal lepas tu ataupun kita sambung lagi, yang mana lebih baik? Kalau ada lagi sunnah-sunnah yang mana kita dilakukan puasa sunat dalam setiap bulan. Silakan Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih atas soalan yang sangat baik juga. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala. Baik, sebelum nak menjawab ni, saya nak bagi ayah ibu clear. Okey. Nabi sebut kat kita, siapa berpuasa di bulan puasa selama 30 hari penuh. Summa kasiyamu sittati ayyam min Syawal. Dan dia berpuasa 6 pada bulan Syawal. Summa kasiyam fi dahr. Maksudnya berpuasa itu macam 1 tahun. Okey, dekat situ Nabi sebut kat kita satu fadilat yang khusus. Kalau kita buat puasa 6 campur dengan puasa 30 hari itu, kita dapat pahala puasa selama 1 tahun. Ini hadis yang sahih, mutawatir. Kalau kita buat, kita dapat puasa 1 tahun. Okey, tadi Cikgu Rahim tanya. Lepas daripada kita puasa 6, ada lagi 13, 14, 15. Ada lagi. Boleh buat puasa hari putih. Lepas tu ada berbaki lagi puasa Isnin Khamis. Puasa Isnin Khamis itu dan puasa Ayyamul Bid itu, dua-dua puasa tu ada Nabi sebut dalam hadis. Nak buat lagi baik. Di bulan Syawal pula, kita buat Ayyamul Bid pula dan kita buat puasa hari Isnin Khamis pula. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, aku naklah amalan aku diangkat pada setiap hari Isnin dan hari Khamis, wa ana shaim. Aku nak amalan aku diangkat dalam keadaan aku puasa. So kalau Cikgu Rahim tanya yang mana lebih baik, buat semua lebih baik kalau mampu. Macam tu. Sebab masing-masing puasa itu ada fadilat dia. Puasa 6 fadilat dia 1 tahun. Isnin Khamis Nabi kata baik sebab itu amalan mingguan kita diangkat. So kita berpuasa masa tu. Ayyamul Bid, Nabi pesan jangan tinggal. Ini wasiat Nabi pada kita. Tiga puasa itu ada fadilat yang besar. So kalau mampu buat semua. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Saya nak jemput Cikgu Mat Nasir, Mat Nasir Jamil. Nak bersembang dengan Ustaz, silakan Cikgu Mat Nasir kalau nak berinteraksi dengan Ustaz, silakan. Cikgu Nasir. Mungkin kita bagi laluan dulu kat Ramjan. Saudara Ramjan kita daripada Taman Jawijaya. Lelaki pula. Silakan Ramjan. Mana Ramjan ni? Saudara Ramjan. Rizal, Saudara Rizal. Silakan berinteraksi dengan Ustaz. Rizal. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Maaf lambat sikit. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, kalau kita nak puasa, nak ganti puasa dalam bulan Syawal dengan kita nak puasa sunat, niat mana yang lebih afdal Ustaz? Ataupun boleh ajak kami tak cara niat yang lebih afdal? Sekian, terima kasih. Okey, sama-sama. Soalan yang bagus juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, kita nak berpuasa ganti dan kita nak puasa sunat. Yang mana yang lebih afdal? Macam tu kan? Lebih kurang soalannya. Okey, tak apalah, saya jawab secara umum. Semoga dapat dan mudah difahami. Baik. Dalam mazhab kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Okey, kalau kita lepas kita puasa 6 semua lah. Contoh kita puasa 6 habis dah. Lepas tu kita rajin. Kita rasa tak apalah, aku nak puasa ganti. Kita puasa ganti. Dalam masa yang sama, kita nak puasa ganti tu jatuh pada hari Isnin, kita nak puasa Isnin. Ataupun puasa 6, kita nak sekalikan dengan puasa ganti kita. Baik.
apa pandangan di sisi Imam Syafi'i? Imam Syafi'i membolehkan. Cuma kurang mustahab, kurang baik. Pahala dia tak sama macam kita puasa asing. Contoh kalau kita puasa ganti dan kita puasa sunat, kita gabungkan, pahala dia tidak sama macam kita puasa asing. Boleh faham tak dulu? Imam Syafi'i kata itu boleh buat. Cumanya ia kurang mustahab. Dan kalau kita nak niat, kita nak gabung niat. Saya bagi paling senang lah. Kita tak payah lafaz niat, kita niatlah hati. Katakan kalau aku nak puasa ganti, campur puasa 6. Macam tu. Cakaplah hati. Aku nak esok ni, sahaja aku puasa ganti, campur puasa 6. Lillahi ta'ala. Qasad ada, telah cukup. Kita nak buat apa esok, telah cukup. Lafaz niat tu nanti jadi susah pula. Kita lintaskanlah hati kita. Kalau makna kata kita nak puasa ganti dan kita nak puasa sunat campur sekali. Makna kata kita nak puasa ganti, nak campur dengan puasa sunat. Kita niatkan aku nak puasa ganti, campur puasa sunat. Puasa ganti lepas, puasa sunat lepas. Cuma puasa sunat tu pahala sikit lah dapat. So kalau kita rajin dulu, kita buatlah Yasin. Buat puasa ganti dulu. Buat puasa sunat 6 dulu, kita buat puasa ganti. Ataupun buat ganti dulu, 6 dulu ke, macam mana ke, dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Macam mana Saudara Rizal, okey? Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita dah ada 3 orang berinteraksi dengan Ustaz. Jadi rasanya cukup setakat tu pada malam ni kerana mana Ustaz sebutkan Ustaz pun ada urusan dan malam ni merupakan malam Ustaz memberikan kepada kita secara bidan terjun. Jadi saya ucapkan terima kasih. Jadi kita tak mau memanjangkan lagi program kita kerana kita nak bagi laluan kepada Ustaz, menguruskan Ustaz. Jadi sebagai penutup pada program kita nak minta Ustaz tolong bacakan doa untuk kami aminkan bersama supaya kita semua boleh beroleh kesejahteraan dunia akhirat. Silakan Ustaz. Syai'ulillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهر لنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم قوي إيماننا ووحد صفوفنا واجمع قلوبنا على محبتك ونصرة شريعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم. Ustaz, ada dalam mesej Ajar Nurlilawati tanya, Ustaz tahu ke mengenai kemenangan 5 orang pelajar Mesti Ustaz Azlan Shah tu cerita dah? 2 daripada mangsa tu kawan saya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semoga mereka semua dapat syahid lah. Mati kemalangan, mati terbakar pula. Dapat syahid insyaAllah. Saya tak sempat nak pergi solat kat mereka. Saya buat dekat tempat saya ni, saya buat solat jenazah ghaib kat mereka. InsyaAllah. Mereka nak balik ke kampus ke ataupun mereka bercuti, nak pergi bercuti balik kampung mereka ke? Mereka dah balik dah. Mereka nak kereta sekali, pergi beraya kat Ipoh tu. Pergi pusing-pusing lah rumah kawan-kawan. Nak balik balik kat Kuala Kangsar tu. Accident lah macam tu lah mereka. Okey. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz dan
kita pun dah sama-sama dapat mengaminkan, dapat membacakan doa khatam Quran tadi bersama-sama dalam doa Ustaz. Jadi katanya selesailah program kita pada malam ni. Jadi kita tutup majlis kita dengan sama-sama kita membaca tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.